Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang dimuliakan para panel dan sahabat sekalian. InsyaAllah saya Nur Hazir binti Zainal Abidin bersama supervisor saya Profesor Nadia Dr. Zainal Soha yang membentangkan kertas kerja yang kami buat, iaitu cabaran penguasaan fatwa dalam menumpangi COVID-19 di Negeri Sembilan. Okey, saya pergi slide seterusnya. Di dalam kertas kerja ini saya akan membincangkan berkaitan dengan pembentangan pengenalan kajian Resolusi Muzakarah Khas Jawatan Fatwa Kebangsaan MKI, Resolusi Muzakarah Khas Jawatan Fatwa Negeri Sembilan, penguasaan fatwa-fatwa yang telah diputuskan di peringkat JFN, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri, hasil kajian iaitu cabaran penguasaan fatwa di Negeri Sembilan bagi tempoh PKP. Okey, pergi kepada pengenalan kajian, melihat kepada WHO, itu World Health Organization, yang mengisytiharkan pandemik sebagai darurat kesihatan dunia pada 31 Januari 2020. Dan kita lihat sini kesan kepada wabak ini memberi masyarakat telah turut melibatkan hal-hal berkaitan hal ehwal Islam. Dan amalan fatwa tidak mengikat selagi mana ia tidak diwartakan, maka ia tidak boleh dikuatkuasakan mengikut peruntukan undang-undang kerana perkara agama terletak di bawah penguasa setiap negeri. Dan seterusnya, penyebaran jangkitan coronavirus telah mengubah norma kehidupan manusia serta mengganggu beberapa sektor yang terjejas dari sudut meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang begitu drastik, sektor pendidikan, sektor perubatan dan banyak lagi lah. So dalam situasi wabak COVID-19 ini berkait rapat dengan maqasid syariah, iaitu memelihara nyawa hifzan nafs sebagai pemerintah yang bertanggungjawab perlu membendung penularan wabak ini dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN. Lihat, okey, pergi kepada slide seterusnya. Kita ini adalah resolusi Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan MKI, di mana ada 5 resolusi. Pertama, panduan hukum berkaitan ujian saringan dan prosedur rawatan pesakit COVID-19 pada bulan Ramadan. Kedua, kedudukan saf solat jemaah ketika PKP COVID-19. Ketiga, garis panduan sementara hari raya ketika PKP COVID-19. Keempat, garis panduan perkahwinan orang Islam dan tempoh PKP COVID-19. Dan yang terakhir, panduan kaedah pelaksanaan ibadah dalam Ramadan sepanjang tempoh PKP COVID-19. Seterusnya kita pergi kepada resolusi Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan JFN. Ada 3 resolusi. Yang pertama, kaedah melihat anak muda dan wabak Syawal dan Zulhijjah ketika PKP. Kedua, kaedah pembayaran zakat fitrah dan tempoh PKP. Ketiga, kaedah pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan dan solat Jumaat sepanjang PKP. Resolusi yang kedua itu kebenaran pelaksanaan solat Jumaat dan pelaksanaan solat sunat hari raya. Dan resolusi muzakarah yang terakhir itu pengambilan solat Jumaat dan solat sunat gerhana matahari. Pergi kepada slide seterusnya, iaitu fasa permulaan perintah kawalan pergerakan PKP di Negeri Sembilan. Okey, kita lihat di mana ada 3 fasa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu fasa permulaan PKP, fasa pertengahan PKPB bersyarat dan fasa yang terakhir iaitu bukanlah kata terakhir, fasa pemulihan. Okey, kita lihat untuk fasa yang pertama PKP di Negeri Sembilan itu dan sudut SOP dilaksanakan dan dikuasakan oleh BPMS dan bahagian penguasai Jabatan Hal Ehwal Islam Sembilan. BPMS merupakan bahagian pengusaha masjid dan surau lah. So di mana pada peringkat awal hanya dibenarkan adalah 3 orang sahaja, iaitu imam, bila dan siap bertugas dibenarkan di masjid surau setiap kali solat fardu mengikut SOP yang telah disediakan. Selain itu, pada bulan Ramadan dan solat sunat hari raya pula, Jabatan Agama tidak membenarkan untuk solat di masjid dan surau. Dan
Yang terakhir adalah dan yang ketiga adalah fasa permulaan ini adalah membuka fasa genting dan kritikal sehingga berlaku 8 kematian di negeri Sembilan, di mana Jabatan Agama iaitu BPMS telah menyediakan 6 kumpulan jadual mengikut hari sebagai media untuk bersedia menerima panggilan dari pihak hospital untuk menguruskan jenazah bagi pesakit COVID-19. Dan setiap kumpulan terdiri dari 3 orang ahli untuk menguruskan tajhiz jenazah, itu temu kafan dan solat jenazah lah. So selain itu juga di Sembilan memutuskan nikah atas talian, itu nikah online tidak dibolehkan pada peringkat awal PKP, walaupun peringkat perkurusan telah mengeluarkan nikah pendaftaran atas talian itu diharuskan hukumnya, tapi yang menjadi tanggungjawab adalah bahagian undang-undang keluarga. Tidak membenarkan sebarang majlis perkahwinan, hanya boleh di premis kediaman sendiri sahaja dengan minima serta mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan MKN. So silap. So untuk yang ni tadi bahagian undang keluarga menerima arah penangguhan sementara selama 8 hari apabila pihak kerajaan menetapkan semula prosedur bermula 14 April sehingga 22 April, iaitu tidak membenarkan sebarang majlis pernikahan dibuat dalam tempoh tersebut. So PBE tidak boleh membuat sebarang tangkapan melainkan dengan menasihati saja. Perbuatan penguasaan yang dibuat di bawah Seksyen 59 dan juga Seksyen 109 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992. Untuk fasa kedua itu fasa pertengahan. Okey, fasa pertengahan perintah kawalan pergerakan bersyarat di Negeri Sembilan, di mana solat jemaah dan solat Jumaat dinaikkan kepada jumlah 12 orang, dan ini peringkat Jabatan Agama adalah membuka sistem pendaftaran online bagi solat Jumaat. Ini adalah inisiatif supaya masjid dan surau dalam keadaan terkawal dan mengikut SOP yang ditetapkan. So kelonggaran fasa ini diberikan untuk kebenaran bernikah secara atas talian itu online dengan bersyarat mula 15 Mei sehingga 2 Jun dengan syarat dengan ditetapkan syarat kehadiran ahli majlis akad nikah tidak dibolehkan berjabat tangan antara juru nikah dan pengantin lelaki serta mematuhi peraturan SOP yang telah dibuat oleh Jabatan Agama. Okey, seterusnya pasangan telah mendapat kemenangan tapi tertangguh disebabkan faktor kekangan. Jadi pihak bahagian undang-undang keluarga memberi tempoh penangguhan kebenaran perkahwin dalam tempoh 3 bulan bermula tarikh kelulusan kebenaran. So sekiranya pasangan tak dapat kelulusan menikah dan berkahwin pejabat agama, mesti dapat tarikh terlebih dahulu di pejabat agama. Dan perkahwinan yang dibuat dalam tempoh PKP maka tidak diluluskan untuk bernikah. Begitu juga dengan ujian HIV dilanjutkan juga kepada 3 bulan selepas tempoh PKP. Okay, slide seterusnya itu slide fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPD di Negeri Sembilan. Bila peringkat PKP dilonggarkan, maka masjid dan surau dibenarkan untuk membuka semula pada 19 Jun 2020, dan inisiatif di peringkat Jabatan Agama diteruskan dengan membuat pendaftaran secara atas talian dan pendaftaran secara manual. Maka solat jemaah 5 waktu di masjid dan surau turut dibenarkan, termasuk aktiviti pengajian ilmu dengan mengamalkan disiplin kediri tanpa berganjak atau berubah tempat duduk. So ikut penjagaan sosial 1.5 meter tu. Jabatan Agama juga membuat garis panduan bagi pelaksanaan ibadah korban di Negeri Sembilan dalam tempoh PKP. Okey, dan pihak Jabatan Agama tu membuat sistem e-Qurb di pautan yang telah disediakan di yang telah dilaksanakan di dalam garis panduan. So pihak JAIN turut berkolaborasi bersama PDRM dan Jabatan Veteriner berkenaan dengan korban lah. So mana-mana pihak individu yang dapati melanggar arahan sama juga boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 59 itu mengingkari arahan pihak berkuasa agama, dan Seksyen 109 itu mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh pejabat awam di bawah Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992. So kita seterusnya pergi kepada cabaran penguasaan fatwa di Negeri Sembilan bagi tempoh perintah kawalan pergerakan. Yang hasil dapatan saya bersama supervisor ada 9 cabaran. Okay, kita pergi satu persatu. Pertama adalah fatwa tidak diwarta. So
seperti yang sedia maklum, bila fatwa diwarta itu ia akan dikuasai mengikat orang Mansuri negeri tersebut. Jadi waktu ni fatwa yang diputuskan di Petak JFN sendiri untuk tidak diwartakan, maka pihak mufti meletakkan fatwa tersebut sebagai irsyad. So irsyad fatwa itu sebagai nasihat dan menimba masyarakat lah. So negeri ini siapa yang bertindak dengan cara ingkar kepada pihak berkuasa agama, melanggar atau pertikaikan arahan yang di-Pertuan Besar sebagai agama Islam, majlis atau mufti yang diberikan melalui fatwa dianggap merupakan satu kesalahan. Cabaran yang kedua adalah tahap pemahaman masyarakat negeri Sembilan lemah terhadap resolusi muzakarah khas dan arahan keselamatan, di mana masih berlaku kurang faham dan BPMS masih menerima aduan berkaitan dengan tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan. Jadi walaupun peringkat kerajaan pusat dah putuskan, tapi masyarakat perlu ikut keputusan peringkat negeri. Tapi dalam tempoh PKP ni, keputusan negeri bergantung kepada ikut keputusan peringkat persatuan sama ada untuk terima atau sebaliknya lah, sebab ikut maslahan negeri masing-masing. Tapi sebaliknya, masyarakat negeri Sembilan khususnya, bila Menteri Agama keluarkan satu keputusan, terus pakai apa yang diputuskan peringkat kebangsaan, sedangkan ikut prosedur kena tertakluk di bawah kerajaan negeri. Begitu juga arahan keselamatan, kerajaan tak paksa negeri masukkan PKP bersekusan, tapi dibenarkan untuk membuat penyesuaian ikut prosedur yang ditetapkan. Jadi ada pakar undang-undang yang dan perlembagaan mengatakan, itu Profesor Nek Ahmad Kamal Mahmud, dia menyatakan bahawa memang kerajaan pusat tidak boleh paksa kerajaan kerana tidak boleh memaksa kerana jelas bidang kuasa di bawah kerajaan negeri. Okey, seterusnya cabaran yang ketiga adalah keputusan fatwa di peringkat kerajaan pusat ke peringkat negeri lambat. Ini kerana keputusan fatwa dibawa ke peringkat negeri memakan sedikit masa. So cabaran seterusnya pelanggaran arahan garis panduan. Dia merupakan satu kesalahan besar lah siapa yang tidak mengikuti. Jadi siapa yang melanggar, pihak penguasa tidak mengambil sebarang tindakan, hanya menasihati agar patuh. Akan tetapi bila PBA membuat perondaan kali kedua, berlaku juga masyarakat yang tidak mengikut SOP sehingga berlaku pergaduhan lah. So jadi pihak penguasa panggil untuk berketerangan. Berlaku 5 fail dalam tempoh PKP yang telah direkodkan oleh PBA dan pihak penguasa, tapi tidak dibawa ke peringkat penguasa. Jadi selain itu, cabaran seterusnya yang kelima itu terhad di segi penjarakan. Ini memberi kesan kepada bahagian falak Jabatan Mufti, di mana kaki tangan Jabatan Mufti mengalami pergerakan yang terhad dan menyukarkan dari sudut pembincangan dengan kaki tangan JM Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bagi melaksanakan program ini tersebut. Jadi sekatan perjalanan dan kebenaran dari ketua jabatan bakal menyebabkan kesukaran dan membantutkan pelaksanaan dari pihak kaki tangan Jabatan Mufti khusus di bahagian falak. So cabaran seterusnya yang keenam, provokasi di media sosial baru-baru ni berlaku apabila ada ahli jawatan kuasa AJK masjid yang tidak berpuas hati kerana masjid beliau tidak terpilih dari 8 buah masjid yang terpilih untuk solat Jumaat dan solat Jumaat di bawah Jabatan Agama. Tapi pihak penguasa mendapati individu tersebut membuat provokasi di laman media sosial, di Facebook dan juga WhatsApp group, dan mempertikaikan kenapa masjid beliau tidak dibolehkan untuk solat Jumaat dan solat Jemaah. Jadi pihak penguasa bertindak dengan merampas telefon, membuka kertas kesihatan dan saman hadir serta dipanggil oleh pihak penguasa untuk beri keterangan. Walau bagaimanapun, individu tersebut dipanggil oleh pengarah JAIN Jabatan Agama untuk mendengar penjelasan dan menasihati supaya beliau individu tersebut tidak memberi sebarang persepsi atau tanggapan buruk terhadap agensi agama ini. Ini memberi impak yang negatif jugalah kepada agensi-agensi agama di Negeri Sembilan. So cabaran yang seterusnya itu trafik perlahan dalam sistem pendaftaran atas talian online solat Jumaat. Dalam tempoh PKP ni, sistem yang dibuat oleh BPMS diserang oleh penggodam, tapi pada awal PKP, tapi masih lagi terkawal. Walau bagaimanapun berlaku
berlaku serius sehingga masyarakat sukar untuk mendaftar, terpaksa pergi ke masjid untuk membuat secara manual lah, daftar secara manual. Sebab sistem pendaftaran ini di bawah BPMS dan disediakan oleh BPMS dan di bawah Jabatan Agama untuk membuat analisa bagi melihat trafik pendaftaran permohonan. So BPA melihat berlaku yang dibuat oleh hackers ni, penggodam, dan tujuan sistem ini sebagai simpanan rekod masyarakat, tapi adalah untuk mengumpul data umat Islam yang di Negeri Sembilan. So memberi sedikit cabaran kepada BPMS. Seterusnya cabaran kepada adalah wujud provokator di kalangan individu pengaruh masyarakat, di mana provokator adalah individu yang berpengaruh dan tidak bertanggungjawab masuk masyarakat dan jemaah untuk tidak ikut garis panduan SOP yang telah disediakan. Iaitu mereka ni dia melanggar garis panduan SOP yang mengganggu masyarakat Islam dalam menunaikan ibadah solat sepanjang tempoh PKP. Ini pun memberi asbab masyarakat salah anggap dan memberi tanggapan negatif kepada agensi agama. So seterusnya sistem yang terakhir, sistem permohonan kebenaran berkahwin atas talian online yang masih tidak lancar, di mana permohonan perkahwinan yang dibuat oleh sistem yang dibuat oleh JAKIB itu SPPIM ini dia diterima pakat oleh Negeri Sembilan, tapi Negeri Sembilan tidak membuat sepenuhnya secara online, masih lagi menggunakan manual. Maksudnya pasangan tu masih lagi mencetak isi borang, mendapat perakuan dan tantangan wali serta imam, jadi menyukarkan dan hantar pula ke PAI dan menyukarkan kepada pasangan lah yang ingin berkahwin. Tapi inisiatif di peringkat bahagian undang-undang keluarga Negeri Sembilan, sistem permohonan menggunakan sistem online sepenuhnya agar tidak menyukarkan serta menjadi cabaran. So supaya buat secara online ni adalah satu inisiatif mekanisme bagi mudahkan pasangan permohonan kebenaran berkahwin. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga ia bermanfaat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan kertas prosiding ini bertajuk Pelaksanaan Suluh dalam Kes Tuntutan Harta Pencarian melibatkan hartanah di Mahkamah Syariah. Satu analisis. Saya Wan Azmi bin Wadnan, calon PhD di bawah penyeliaan Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat Buang daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, membentangkan kertas ini. Agenda pembentangan merangkumi agenda berikut. Yang pertama, pengenalan dan konsep harta pencarian. Kedua, kedudukan suluh dalam perundangan. Ketiga, penyelesaian kes harta pencarian. Keempat, analisis kes-kes dan statistik suluh. Yang kelima, cadangan penambahbaikan. Pada sudut latar belakang masalah kajian, kita dapati berdasarkan amalan di Mahkamah Syariah, suluh telah berperanan dalam menyelesaikan pertikaian pihak-pihak di dalam kes tuntutan harta pencarian. Namun, keterhadan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam pentadbiran tanah menjadikan proses suluh suatu tugas yang mencabar. Oleh demikian, kajian ini mengkaji pendekatan dan isu-isu pelaksanaan suluh dalam penyelesaian kes tuntutan harta pencarian melibatkan hartanah. Metodologi kajian pada sudut pengumpulan data, kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif melalui metod dokumentasi dan temu bual. Manakala dalam aspek analisis data, analisis kandungan secara deskriptif digunakan bagi menganalisis data yang dikumpulkan dan penghakiman bagi kes-kes yang telah dilaporkan dan tidak dilaporkan. Jelasnya, suluh telah membantu pihak-pihak mencapai persetujuan secara damai tanpa melalui proses perbicaraan yang rumit dan panjang. Suluh juga menjimatkan masa mahkamah di dalam pengurusan kes dan menyelesaikan isu tunggakan kes di Mahkamah Syariah. Dalam konteks Mahkamah Syariah, harta pencarian adalah harta yang diperolehi bersama suami isteri semasa perkahwinan mengikut syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Berdasarkan kepada pembahagian harta pencarian di bawah Seksyen 122, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri
Seumpamanya, mahkamah juga mempertimbangkan, pertama, takat sumbangan setiap satu pihak. Kedua, apa-apa hutang yang berkaitan. Ketiga, keperluan anak-anak bukan dewasa dalam kes harta pencarian ini. Berdasarkan analisis keputusan kes-kes mahkamah, harta pencarian ini terdiri daripada: pertama, harta yang diperolehi bersama suami isteri semasa perkahwinan melalui usaha bersama. Kedua, harta yang diperolehi bersama suami isteri dengan usaha tunggal satu pihak semasa perkahwinan itu. Ketiga, aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan dan telah dimajukan oleh keduanya atau salah satu pihak dalam sebahagian masa tempoh perkahwinan itu. Kesemuanya ini tertakluk kepada syarat-syarat mengikut hukum syarak. Berdasarkan kepada hukum syarak, sebagaimana yang difahami daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, apabila harta bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui mana yang lebih banyak, maka hendaklah dibuat suluh, iaitu perdamaian bagi mencapai penyelesaian atau persetujuan. Kala di dalam perundangan statuteri, punca kuasa suluh adalah dirujuk kepada enakmen tata cara mal mahkamah syariah. Selain kaedah-kaedah tata cara mal suluh, arahan amalan yang berkaitan, manual kerja suluh dan sebagainya. Seksyen 99, enakmen tata cara mal mahkamah syariah menyebut, pihak-pihak dalam mana-mana proceeding mengadakan suluh untuk menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah yang ditetapkan atau jika tiada kaedah sedemikian mengikut hukum syarak. Seksyen 94 pula menyebut tentang perintah penghakiman persetujuan yang dikeluarkan oleh mahkamah adalah muktamad dan ianya menjadi pembelaan res judicata. Seksyen 131 pula berkaitan dengan perintah persetujuan yang boleh direkodkan oleh mahkamah pada bila-bila masa atau di mana-mana peringkat prosiding. Berdasarkan kepada penyelesaian kes suluh dicapai di dalam pelbagai bentuk, seperti di dalam kes Tauran bin Abdul Hamid melawan Junaidah binti Isa, di mana penerimaan defendant terhadap semua tuntutan plaintiff adalah menepati syarat-syarat suluh dan dengan itu persetujuan itu dijadikan perintah penghakiman persetujuan. Manakala dalam kes Raji bin Saidun, persetujuan dicapai dengan pihak-pihak bersetuju agar separuh daripada pensabitan harta tersebut adalah harta pencarian, manakala baki hartanah adalah harta pusaka yang akan dibahagikan mengikut faraid. Manakala dalam kes Maliha binti Montai adalah melibatkan hartanah Felda di bawah Akta Tanah Penempatan Berkelompok 1960 dan dipersetujui diserahkan keseluruhannya kepada plaintiff sebagai harta pencarian. Daripada kes-kes tersebut, maka suluh menggunakan pendekatan secara persetujuan bertulis melibatkan 3 aspek, iaitu pertama, pensabitan status hartanah yang terlibat. Kedua, tanggungjawab pihak-pihak terhadap persetujuan tersebut. Dan yang ketiga, penentuan kadar hak milik masing-masing. Namun, pendekatan ini adalah bergantung kepada persetujuan pihak-pihak dan status hartanah yang terlibat. Dalam kes suluh tersebut, kadang-kadang ia mempunyai unsur ibrak, melepaskan hak pemilikan, takharruj, menolakkan hak, dan muawadah, tukar milik ganti harta. Seterusnya, kita menganalisis statistik kes harta pencarian di mahkamah syariah sebagai pensampaian kes-kes suluh di mahkamah syariah seluruh negara. Merujuk kepada statistik kes suluh tuntutan harta pencarian di Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan bermula tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan kepada statistik ini, dapatlah difahami bahawa suluh telah berperanan secara baik dalam menyelesaikan kes tuntutan harta pencarian di mahkamah-mahkamah syariah terbabit. Namun, isu ketidakhadiran merupakan isu yang banyak memberi kesan kepada keberkesanan pelaksanaan suluh sebagai penyelesaian kes dan pengurusan kes. Peratusan kejayaan kes suluh lebih kurang 40% daripada kes-kes suluh
yang didaftarkan membuktikan suluh banyak membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian kes secara damai. Berdasarkan kepada kajian literatur, membuktikan suluh memberi implikasi yang memuaskan kepada pihak-pihak, sama ada dalam kes-kes yang berjaya atau kes-kes yang menemui kegagalan. Jelasnya, walaupun melalui sesi temubual mendapati kes suluh dalam harta perceraian adalah yang paling sukar, namun peratusan kejayaan yang tinggi sekitar 40% adalah amat menggalakkan. Berdasarkan kepada analisis, pelaksanaan suluh berhadapan dengan isu-isu perundangan, status hartanah, prosedur dan penyelesaian kes. Namun halangan-halangan perundangan dan status hartanah terbabit boleh diselesaikan secara berkesan melalui kompetensi pegawai suluh dan komitmen pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan kajian ini, maka dikemukakan beberapa cadangan penambahbaikan seperti berikut. Pertama, peningkatan kompetensi pegawai suluh melalui kursus dan latihan. Kedua, penyelarasan dan pengiktirafan penghakiman persetujuan yang dikeluarkan. Yang ketiga, penyediaan garis panduan semakan kehakiman kes-kes suluh. Yang keempat, mempromosikan perkhidmatan suluh dan mendapat maklum balas daripada pelanggan. Dan seterusnya, pengendalian kes suluh secara atas talian, khususnya dalam menghadapi isu pandemik COVID-19 dan ketidakhadiran pihak-pihak ke majlis suluh. Kesimpulan, kajian ini mendapati suluh dengan pelbagai pendekatannya dapat menyelesaikan kes tuntutan harta perceraian, melibatkan hartanah berkaitan tertakluk kepada hukum syarak dan undang-undang. Prospek suluh pada masa hadapan bukan lagi merupakan alternatif kepada pembicaraan, tetapi satu perkhidmatan yang semakin diterima oleh masyarakat. Sekian sahaja pembincangan saya. Terima kasih atas perhatian anda semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Suhaizat bin Saifuddin. Saya akan membentangkan satu penulisan yang bertajuk Darjah Pembuktian bagi Kesalahan Hudud di bawah Enactment Jenayah Syariah di Malaysia, Yakin atau Zon Al-Walid. Terdapat tiga objektif penulisan ini. Yang pertama, untuk mengatasi hukum syarak yang berkaitan dengan darjah pembuatan kes jenayah syariah. Yang kedua, untuk menganalisis darjah pembuktian kes hudud di bawah Enactment Jenayah Syariah di Malaysia. Dan yang ketiga, untuk mencadangkan. Dari sudut metodologi, reka bentuk penulisan ini adalah berasaskan kualitatif yang dibahaskan secara doktrin undang-undang dan deskriptif. Bagi kaedah pengumpulan data, terdapat dua sumber data yang diperolehi, iaitu melalui temubual dan dilakukan terhadap 6 responden secara temubual berstruktur dan dokumentasi yang berupa statut-statut, kes-kes yang dilaporkan dan bahan perpustakaan. Manakala kaedah analisis data adalah menerusi kaedah analisis kandungan. Berikut merupakan darjah pembuktian menurut hukum syarak, iaitu yakin, zan al-ghalib, zan, syak dan wahmun. Bagi yakin, merupakan darjah pembuktian paling tinggi di mana peratus kepastian adalah 100% dan tanpa sebarang ketidakpastian. Manakala zan al-ghalib, kepastian mencapai 90 hingga 99% dan ketidakpastian ialah di bawah 10%. Yang ketiga ialah zon, di mana peratus kepastian adalah 51 sehingga 89% dan ketidakpastian ialah 11% hingga 49%. Syak ialah 50% kepastian dan 50% ketidakpastian. Akhir sekali ialah waham, di mana kepastian terletak pada 0 hingga 49% dan ketidakpastian adalah sebanyak 51 sehingga 100%. Darjah pembuktian menurut hukum syarak yang diguna pakai ialah zon al-ghalib dan al-yakin sahaja. Manakala bagi syak dengan wahmun,
darjah pembuktian tersebut tidak diguna pakai dan zon adalah bergantung pada keadaan sesuatu kes. Berikut merupakan kes jenayah syariah dan darjah pembuktian. Pertama sekali ialah kes hudud. Darjah pembuktian yang telah ditetapkan ialah yakin, iaitu tanpa keraguan, dan terdapat satu kaedah fiqhiyah yang mana tolak di hudud yang ada padanya ada keraguan. Yang kedua ialah kisos. Juga fuqaha telah menetapkan bahawa darjah pembuktiannya adalah yakin, tanpa keraguan, dan terdapat satu kaedah fiqh iaitu dan kisos juga gugur dengan keraguan. Manakala bagi kes ta'zir, kebanyakan fuqaha telah menetapkan bahawa darjah pembuktian ialah zat al-ghalib, iaitu dengan keraguan atau kita boleh namakan sebagai keraguan yang munasabah, dan terdapat satu kaedah fiqh yang berbunyi keraguan tidak menggugurkan ta'zir. Berikut merupakan kesalahan hudud yang dinyatakan di bawah kerangka Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia, iaitu pertama ialah kesalahan berzina, yang kedua ialah kesalahan minum arak, dan yang ketiga ialah kesalahan qazaf. Bagi darjah pembuktian pula, peruntukan undang-undang berhubung pemakaian darjah pembuktian bagi kes jenayah syariah di Malaysia boleh diperhatikan pada Seksyen 96 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah, yang mana enakmen ini adalah merupakan enakmen yang disalin daripada Akta 593, iaitu Akta Tata Cara Jenayah 1976. Penulisan ini mendapati terdapat kelompangan peruntukan undang-undang berkaitan dengan darjah pembuktian bagi kes jenayah syariah di Malaysia. Analisis penulisan ini mendapati terdapat dua pandangan yang dikemukakan berhubung dengan darjah pembuktian bagi kes-kes hudud di bawah enakmen jenayah syariah di Malaysia. Pertama sekali ialah yakin dan kedua ialah zat al-ghalib. Berdasarkan temu bual, responden pertama menyatakan bahawa darjah pembuktian bagi kes tersebut ialah yakin. Pandangan ini selari dengan pendapat yang dikemukakan Ashraf Ma'ashim dalam satu penulisan beliau yang menjelaskan bahawa darjah pembuktian yang amat tinggi diperlukan kerana Islam merupakan agama yang amat menjaga maruah seseorang, terutamanya berkaitan dengan kesalahan hudud. Beliau berkata lagi, darjah pembuktian dan hukuman adalah dua perkara yang berbeza. Oleh itu, hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangkan darjah pembuktian yang diperlukan. Pandangan ini juga boleh dilihat menerusi kes pendakwa Muiz lawan Haji Adib. Tertuduh telah didakwa melakukan persetubuhan luar nikah di bawah Seksyen 102/3 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sabah 1977. Mahkamah telah mengulas bahawa pihak pendakwaan telah gagal mengemukakan 4 orang saksi. Oleh itu, Hakim Perisyaraan menerusi kes ini menetapkan darjah yakin sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum syarak bagi mensabitkan pertuduhan. Perhakiman ini telah membawa kepada ulasan Profesor Ahmad Ibrahim dalam penulisan yang berpendapat dalam kes ini hakim menganggap kes ini sebagai zina dan memerlukan kaedah sabitan yang ketat, yang mana tidak wujud dalam kes ini. Adalah malang, ia tidak menimbangkan sama ada kes ini boleh dianggap sebagai kes ta'zir yang tidak memerlukan kepada pembuktian yang ketat. Pandangan yang sama juga boleh diperhatikan melalui kes Abdul Razak Osman lawan Kota Pendakwa Syed Melaka dan Pendakwa Syai'in di Sabah lawan Rosli Abdul Ghaffar. Ketiga-tiga kes ini telah
diakaskan keputusannya oleh mahkamah yang lebih tinggi. Sebaliknya, responden 2, responden 3, responden 4, responden 5 dan responden 6 berpendapat bahawa darjah pembuktian yang diperlukan bagi kes-kes hudud ini adalah zan al-walid. Menurut responden 2 dan responden 3, darjah zan al-walid diperlukan bagi peringkat pendakwaan dan keseluruhan kes, manakala responden keempat, kelima dan responden keenam telah berpendapat bahawa darjah zon diperlukan bagi peringkat pendakwaan dan zan al-walid bagi keseluruhan kes. Pandangan ini adalah selari dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zulfikar Ramli dalam satu penulisan beliau. Penulisan ini mencadangkan penyelesaian seperti berikut. Yang pertama, menukar terma kesalahan zina kepada subahat berzina atau minum arak kepada subahat meminum arak. Yang kedua, pemakaian zan al-walid bagi kes-kes jenayah syariah di Malaysia. Penulisan ini mendapati bahawa kes-kes hudud yang diletakkan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah di Malaysia adalah termasuk dalam kes ta'zir. Pandangan ini adalah berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Abdul Qadir Audah dalam kitab beliau bahawa kesalahan-kesalahan hudud adalah kesalahan dan telah ditetapkan hukumannya, yang mana hukuman itu tidak kurang dan tidak lebih. Berikut merupakan cadangan proses pemakaian darjah pembuktian di sepanjang prosedur pembacaan kes jenayah syariah. Yang pertama, pihak pendakwaan mengemukakan keterangan dan hujah manakala pihak tertuduh berusaha menimbulkan keraguan ke atas kes pendakwaan. Selepas itu, mahkamah akan memutuskan sama ada tertuduh mempunyai kes untuk dijawab atau sebaliknya. Sekiranya mahkamah memutuskan kes pendakwaan tidak mencapai darjah zan al-walid, maka tertuduh dibebaskan. Manakala, sekiranya mahkamah memutuskan kes pendakwaan mencapai darjah zan al-walid, pihak tertuduh mengemukakan keterangan dan hujah manakala pihak pendakwaan berusaha menimbulkan keraguan ke atas kes pembelaan. Selepas itu, mahkamah membuat penghakiman di akhir kes pembelaan. Sekiranya mahkamah mendapati tertuduh gagal menimbulkan keraguan yang munasabah iaitu pada peringkat zon dan keterangan pihak pendakwaan gagal kekal berada pada zan al-walid, pensabitan dan hukuman dikenakan terhadap tertuduh. Namun, sekiranya mahkamah mendapati tertuduh berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah iaitu keraguan yang berada pada darjah zon dan keterangan pihak pendakwaan tidak berada pada zan al-walid, maka tertuduh dibebaskan. Sebagai penutup, darjah pembuktian penting bagi mencapai keadilan dalam kes-kes jenayah, terutamanya kes jenayah syariah di Malaysia. Isu kelompangan undang-undang perlu diselesaikan dengan merujuk hukum syarak. Sekian sahaja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saya Muhammad Aizuddin bin Muhammad Nur dari Fakulti Keilmuan Islam Kolej Universiti Islam Melaka, mewakili pengkaji-pengkaji yang lain. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja untuk International Seminar on Sharia and Law 2020, iaitu kertas kerja yang bertajuk aplikasi Qawaid Fiqhiyah dalam menghadapi COVID-19. Pendahuluannya kita boleh lihat di sini bahawa kewujudan virus COVID-19 ini tidak diketahui asal ataupun punca sebenarnya. Ada kajian yang menyatakan bahawa ianya berasal daripada haiwan iaitu kelawar yang dijual di satu pasar di bandar Wuhan, China. Walau bagaimanapun fakta ini dinafikan oleh pengkaji yang lain, sehingga mereka mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa COVID-19 ini berasal daripada haiwan. Walau bagaimanapun virus ini boleh berjangkit daripada manusia ke manusia yang lain melalui titisan pernafasan ketika batuk ataupun bersin. Kita pergi kepada makna qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah berasal daripada dua perkataan, iaitu qawaid satu perkataan, yang kedua ialah fiqhiyah. Qawaid itu dari sudut bahasanya membawa maksud
asas kepada sesuatu binaan, manakala fiqhiyah berasal daripada perkataan fiqh yang membawa maksud kefahaman, ataupun fiqh itu sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam yang dilakukan oleh seseorang individu yang diberikan taklif oleh syarak berasaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Secara umumnya qawaid fiqhiyah ini diberikan definisi oleh ulama zaman silam dan ulama moden sekarang. Kita boleh katakan bahawa definisi yang dikemukakan oleh ulama zaman moden lebih mudah untuk difahami berbanding dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama zaman silam. Walau bagaimanapun kita boleh katakan bahawa qawaid fiqhiyah ini ialah satu bentuk formula yang digunakan untuk mengeluarkan hukum hakam berkaitan dengan isu-isu tertentu, di mana di bawah formula yang umum itu terdapat kaedah-kaedah yang kecil yang lain. Kaedah umum itu ada 5. Yang pertama ialah al-umur bi maqasidiha, al-yakin la yuzal bi syak, al-masyaqqah tujlibu at-taysir, ad-darar yuzal, al-'adah al-muhakkam. Kita pergi pada kaedah yang pertama, iaitu al-umur bi maqasidiha. Sesuatu amalan itu berdasarkan apa yang diniatkan. Sesuatu amalan itu dihukumkan berdasarkan apa yang diniatkan. Itu secara umumnya tarif kaedah ini. Kaedah ini kita boleh lihat dari sudut aplikasinya dalam menghadapi COVID-19 ini. 2 perkara. Yang pertama ialah apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam usaha ataupun dalam niat kerajaan untuk membantu rakyat menghadapi COVID-19. Pemberian bantuan berhati nasional, moratorium bantuan zakat dan seumpamanya. Ini bertepatan dengan kaedah al-umur bi maqasidiha. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh pihak frontliners, doktor, jururawat dan kaki tangan hospital yang bertukus lumus untuk mengekang penularan COVID-19 dengan merawat pesakit-pesakit yang positif. Ini juga termasuk ataupun boleh dikatakan satu aplikasi yang bertepatan dengan kaedah al-umur bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha. Kemudian yang seterusnya ialah kaedah yang kedua ialah al-yaqin la yuzal bi syak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak wasangka. Kaedah ini kita boleh lihat dalam 2 keadaan. Yang pertama ialah suatu perkara yang yakin, iaitu yang sangat diyakini bahawa COVID-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya, dan ini fakta yang tidak boleh dinafikan. Ianya berasaskan kepada satu keyakinan. Kalau kita lihat sebelum ini, WHO merekodkan bilangan kematian itu disebabkan COVID-19 itu sangat tinggi, dan ini menunjukkan bahawa virus COVID-19 ini sangat bahaya. Yang keduanya ialah walaupun COVID-19 ini bahaya, tapi berita-berita ataupun maklumat berkenaan dengan COVID-19 ini mestilah ditapis, mestilah berasas kepada fakta yang betul, mestilah berasaskan kepada keyakinan yang betul. Kalau berlakunya penularan ataupun penyebaran maklumat palsu berkenaan dengan bahaya COVID-19 ini, ianya mestilah ditolakkan. Ia bercanggah dengan kaedah al-yakin la yuzal bi syak. Kemudian yang seterusnya, kaedah yang seterusnya, al-masyaqqah tujlibu at-taysir. Kesusahan membawa kepada keringanan. Ini dapat dilihat dalam aspek pelaksanaan ibadah yang dilakukan di masjid pada awalnya, seperti solat Jumaat, solat tarawih, solat hari raya, solat berjemaah sekalipun pada awalnya dilakukan di masjid tidak ada masalah. Tapi bila berlakunya PKP, maka masjid ditutup, solat ini diganti ataupun dibuat di rumah. Solat Jumaat diganti dengan sembahyang zuhur di rumah. Kemudian aspek perkahwinan sebagai contoh dilakukan secara online. Kemudian pengurusan jenazah daripada memandikan ditukar kepada cara bertayamum. Ini semua bertepatan dengan kaedah al-masyaqqah tujlibu at-taysir. Kemudian yang seterusnya, kita pergi kepada kaedah yang seterusnya, iaitu ad-darar yuzal. Kemudaratan mestilah dihilangkan. Kemudaratan di sini membawa maksud kepada 2 aspek. Yang pertama ialah ekonomi, yang kedua ialah dari sudut nyawa.
dari sudut ekonomi, kita boleh lihat sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu rakyat, iaitu pemberian moratorium, kemudian bantuan prihatin nasional, itu semua bertujuan ad-darar yuzal, kemudaratan dari sudut ekonomi mestilah dihapuskan dalam masyarakat. Sebab itulah apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan untuk merawat kemudaratan ekonomi itu bertepatan dengan kaedah ad-darar yuzal. Begitu juga dengan penutupan sekolah, penutupan institusi pengajian tinggi, premis perniagaan, taska sekolah rendah atau sekolah menengah. Itu sebenarnya termasuk dalam ad-darar yuzal juga, iaitu kemudaratan nyawa mestilah dihilangkan, maka ditutup premis tersebut, dan ianya bertepatan dengan kaedah ad-darar yuzal. Kemudian kita pergi kepada kaedah yang seterusnya, iaitu yang terakhir, al-adah al-muhakkamah, iaitu adat sebagai sumber hukum. Adat yang baru yang perlu kita terima pada hari ini ialah norma baru yang diperkenalkan ataupun dikuatkuasakan oleh kerajaan, iaitu SOP yang telah ditetapkan, seperti pemakaian pelitup muka, face mask, kemudian penjarakan sosial 1 meter, kemudian penggunaan hand sanitizer, suhu diperiksa sebelum masuk mana-mana premis, kemudian tidak boleh berada di tempat yang bersesak-sesak, dan ini semua sebenarnya termasuk dalam al-adah al-muhakkamah, dan ini merupakan aplikasi kepada kaedah al-adah al-muhakkamah. Secara umumnya kita boleh katakan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ataupun apa yang telah dilakukan oleh frontliners, termasuklah pelaksanaan SOP, pelaksanaan standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu bertepatan dengan kaedah-kaedah umum yang berada dalam qawaid fiqhiyah. Saya kira setakat ini dahulu presentation daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Saya Muhammad Farid bin Muhammad Sharif dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Saya akan membentangkan kertas kerja yang berjudul Ibnu Taimiyah dan John Knox tentang ketaatan kepada negara. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan membacakan biodata ringkas kedua-dua tokoh kajian, iaitu Ibnu Taimiyah dan John Knox. Saya mulakan dengan Ibnu Taimiyah. Beliau meninggal dunia pada tahun 1328. Berdasarkan banyak kajian yang dibuat sebelum ini, Ibnu Taimiyah dikenali sebagai seorang sarjana dan pemikir Islam abad ke-13 di Damaskus, Syria. Mempunyai latar belakang pendidikan dari pelbagai madrasah utama di sekitar Syria dan Mesir. Beliau juga turut dilaporkan mempunyai hubungan yang agak rapat dengan pihak istana, khususnya dengan Sultan Muhammad bin Qalawun. Dan Ibnu Taimiyah, berdasarkan banyak kajian yang telah dilakukan sebelum ini, beliau juga dikenali sebagai seorang tokoh yang membawa idea pemurnian agama, iaitu
mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran salafus saleh. Saya sambung dengan biodata John Knox. Meninggal dunia pada tahun 1572. Dikenali oleh pengkaji John Knox sebagai sarjana dan ahli reformis dalam pemikiran Kristianiti pada abad ke-16 di Scotland. Seperti Ibn Taymiyah juga, John Knox mempunyai latar belakang pendidikan dan budaya yang agak disegani. Beliau mempunyai pendidikan dari pelbagai sekolah Kristianiti dan menyambung pendidikan di beberapa universiti di sekitar Scotland. Sama juga seperti Ibn Taymiyah, John Knox mengekalkan hubungan yang baik dengan pihak istana, dalam kes beliau iaitu Queen Elizabeth I. Dan John Knox lebih dikenali oleh pengkaji beliau sebagai seorang tokoh yang membawa idea reformasi dalam pemikiran Kristianiti ataupun yang lebih dikenali sebagai Protestan. Sumber primer kajian yang saya gunakan untuk mendapatkan maklumat tentang idea Ibn Taymiyah dan John Knox berhubung aspek ketaatan kepada negara. Tentang Ibn Taymiyah, ada 3 sumber primer yang saya gunakan. Yang pertama, As-Siyasah Asy-Syafi'iyah. Kedua, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Dan yang ketiga, saya turut menggunakan Majmu' Fatawa, satu karya kompilasi yang diusahakan untuk mengumpulkan fatwa-fatwa Ibn Taymiyah dalam pelbagai aspek. Berkaitan dengan John Knox pula, ada 3 sumber primer utama yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah hasil karya John Knox sendiri yang telah dikumpulkan oleh penyunting yang datang selepas beliau, dan karya itu kemudiannya dijudulkan sebagai The Works of John Knox. Kemudian sumber yang kedua, tulisan McGregor yang berjudul The Thundering Scot, Portrait of John Knox. Dan sumber yang ketiga ialah tulisan Mason, sebuah bab dalam buku yang berjudul Knox, Resistance and the Royal Supremacy. Berdasarkan analisa yang telah dibuat terhadap kedua-dua tokoh ini berhubung dengan aspek ketaatan kepada negara, hasil kajian mendapati antara kedua-duanya terdapat 3 aspek persamaan dan 1 aspek perbezaan. 3 aspek persamaan ialah: yang pertama, kewajipan rakyat untuk taat kepada negara. Kedua, memilikan kuasa oleh ketua adalah amanah Tuhan. Ketiga, ketua boleh ditegur oleh rakyat. Manakala aspek perbezaan antara keduanya ialah ketua boleh digantikan dengan desakan rakyat secara kekerasan. Ibn Taymiyah tidak setuju dengan kaedah ini, manakala John Knox bersetuju dengan kaedah kekerasan. Kesimpulan yang boleh dibuat tentang perbezaan dan persamaan antara Ibn Taymiyah dan John Knox berhubung aspek ketaatan kepada negara. Pertama, Ibn Taymiyah menolak kekerasan kerana mahu elakkan konflik yang lebih serius sehingga memusnahkan nyawa dan harta benda. Manakala Knox lebih mempertahankan idealisme keadilan rakyat dengan apa cara sekalipun, termasuklah menggunakan kekerasan. Terdapat 3 justifikasi kenapa rakyat perlu taat kepada ketua negara, dan ketiga-tiga justifikasi ini diperolehi melalui analisa yang dibuat terhadap karya-karya Ibn Taymiyah dan John Knox. Pertama, berkait dengan ajaran agama. Kedua, menjamin kemaslahatan rakyat. Dan ketiga, menjamin kelangsungan ketenteraman awam. Apabila dilihat kepada
perbezaan dan persamaan yang wujud antara Ibn Taymiyah dan John Knox. Muncul dilema untuk memilih pandangan Ibn Taymiyah atau pandangan Knox agar dapat diguna pakai dalam sistem pemerintahan negara moden. Dan pada hemat saya, dilema ini boleh diselesaikan dengan menggiatkan lagi atau memperbanyakkan lagi penyelidikan tentang pemikiran politik Islam dan pemikiran politik Barat. Hal ini dipercayai akan menambahkan perdebatan akademik dan seterusnya akan merungkai permasalahan yang berkaitan dengan aspek ketaatan kepada negara atau kepada kedua negara. Maklumat penuh tentang kajian ini boleh didapati di dalam kertas saya yang disediakan oleh pihak penganjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kerana telah diberi peluang untuk bersama-sama dalam International Seminar on Syariah and Law 2020 ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membentangkan kajian yang saya jalankan bersama Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat Buang dari Jabatan Syariah Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Kajian yang kami jalankan adalah bertajuk Siasah Al-Qadhi dalam prosiding kehakiman, perbandingan antara perbahasan fiqh dan juga amalan semasa di Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebagai pendahuluannya, suka saya nyatakan di sini bahawa Al-Qadha ataupun kehakiman merupakan satu tugas siasah, bukannya tugas agama, sebagaimana yang dibincangkan oleh Al-Mawardi dan Al-Ahkam Sultaniyah dan juga Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya. Dan ia bersifat ijtihadi dan mutaghayyirat, bukannya bersifat sawabit, sebagaimana pensyariatan solat, puasa, pengharaman zina dan sebagainya. Bahkan Al-Qadha itu suatu yang terbuka kepada ijtihad baru dan sentiasa menerima perubahan mengikut realiti semasa serta keperluan sesebuah masyarakat itu. Siasah Al-Qadhi dalam genre perbahasan fiqh klasik dikenali ataupun disebut sebagai adabul qadhi. Ia merujuk kepada peranan dan tindakan yang diambil oleh hakim atau institusi kehakiman dalam menjalankan urus takbir mahkamah dan prosedur kehakiman dalam kerangka pelaksanaan siasah syar'iyyah bagi memastikan keadilan benar-benar dapat ditegakkan. Perbahasan mengenai pelaksanaan siasah syar'iyyah sebagai satu mekanisme al-qadha telah dilakukan oleh para sarjana seperti Ibn Farhun Al-Maliki, At-Tarabulisi Al-Hanafi, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, juga Al-Imam Mawardi dalam penulisan-penulisan mereka. Untuk itu, hakim perlu sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku, selain perlu menguasai seni dan kemahiran siasah yang efektif dalam menjalankan urus takbir mahkamah. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk membincangkan beberapa aspek siasah Al-Qadhi dalam perbahasan para sarjana fiqh serta membandingkannya dengan amalan yang berlaku dalam prosedur kehakiman di Mahkamah Syariah pada masa kini. Aspek-aspek yang dinilai, yang dilihat dan dikaji dalam kajian ini adalah sebagaimana berikut. Aspek etika hakim, infrastruktur mahkamah dan seterusnya, kebajikan hakim, sumber manusia, tata cara perbicaraan dan juga penghakiman dan juga pasca penghakiman. Dari kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa kebanyakan prinsip siasah Al-Qadhi yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh telah pun diamalkan di Mahkamah Syariah. Sebagai contohnya di sini, antara prinsip-prinsip dalam perbahasan fiqh yang telah dilaksanakan di Mahkamah Syariah, kita ambil satu contoh, A'wanul Qadhi ataupun pembantu-pembantu hakim dalam mahkamah. Dalam perbahasan fiqh,
hakim memerlukan sejumlah a'wan dalam mahkamah untuk membantu beliau dalam mentadbir dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan kes dan perbicaraan di mahkamah. Dalam konteks masa, hakim di mahkamah syariah dibantu oleh sejumlah kaki tangan mahkamah seperti pegawai suluh, penolong dan pembantu pendaftar, polis dan kaki tangan lain yang mencukupi bagi memastikan kelancaran pentadbiran, pengurusan dan juga perbicaraan kes di mahkamah. Bahkan, satu perkembangan menarik berlaku di mahkamah syariah mutakhir ini bila mana khidmat juru isyarat sebagai penterjemah kepada golongan OKU yang mempunyai masalah pendengaran telah diperkenalkan di Mahkamah Syariah Negeri Melaka pada akhir tahun 2019. Dan meskipun Mahkamah Sivil telah menggunakan khidmat juru isyarat ini, tetapi mereka melantik pihak luar sebagai penterjemah. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Negeri Melaka ini, di mana pihak mahkamah sendiri yang akan memainkan fungsi bahasa isyarat tersebut kepada golongan-golongan EKU tersebut. Tambahan lagi, Mahkamah Syariah Negeri Melaka merupakan negeri pertama yang mempunyai peguam syar'i yang pakar dalam bahasa isyarat. Selain mereka mewujudkan montaj bahasa Arab di dalam website mereka. Begitu juga kalau kita tengok dalam aspek suluh. Dalam perbahasan siasat Al-Qadhi, hakim perlu menasihatkan pihak-pihak menyelesaikan pertikaian mereka secara suluh. Jadi untuk itu, suluh telah diperkenalkan di Mahkamah Syariah mulai tahun 2002 untuk membantu mengurangkan kes-kes tertunggak disebabkan pihak-pihak terpaksa melalui proses perbicaraan yang panjang, sedangkan ada kemungkinan kes mereka ataupun pertikaian mereka dapat diselesaikan secara suluh. Untuk itu JKSM telah mengeluarkan arahan-arahan amalan supaya kebanyakan kes-kes yang didaftarkan, iaitu sejumlah 18 jenis tuntutan yang perlu dimulakan dengan majlis suluh, dirujuk ke majlis suluh sebelum ianya didengar dan dibicarakan di hadapan hakim bicara. Hanya 3 kes sahaja, iaitu kes permohonan perceraian, pengesahan nasab dan kes-kes ex parte dan interim yang tidak perlu melalui proses ataupun majlis suluh tersebut. Namun, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan ianya sudah tidak praktikal untuk diamalkan dengan realiti dan juga keperluan semasa. Saya mengambil contoh di sini. Antara prinsip yang tidak dapat dilaksanakan ialah prinsip majaniyah al-qadha, iaitu apa-apa urusan di mahkamah adalah percuma dan tidak dikenakan apa-apa bayaran, bahkan kos-kos hendaklah ditanggung oleh Baitul Mal ataupun Perbendaharaan Negara. Namun kita lihat peredaran masa dan perkembangan zaman yang berlaku menyebabkan prinsip majaniyatul qada ini tidak lagi sesuai dipraktikkan pada masa ini. Banyak faktor yang menyebabkan pihak mahkamah perlu mengenakan bayaran fee dan kos kepada pihak-pihak yang berurusan di mahkamah, terutama untuk menampung kos pendaftaran dan juga pengurusan kes. Dalam masa yang sama, jika urusan di mahkamah adalah percuma, ia boleh menyebabkan pihak-pihak yang berurusan di mahkamah akan mengambil sikap tidak serius, sambil lewa, acuh tak acuh terhadap kes mereka yang membawa kepada penyalahgunaan proses mahkamah. Namun demikian, terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan pihak yang miskin dan tidak berkemampuan untuk memohon pengecualian fee dan kos daripada mahkamah. Begitu juga kalau kita tengok satu lagi, berkenaan dengan hakim perlu merujuk kepada fuqaha dan pakar-pakar berkaitan jika ragu-ragu dalam membuat sesuatu keputusan. Keraguan dan kesamaran yang timbul ada kalanya disebabkan
tiadanya peruntukan yang jelas dalam undang-undang atau undang-undang itu masih ada yang kabur dan perlukan kepada penjelasan. Dalam hal ini, pengeluaran arahan amalan merupakan platform terbaik untuk menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam peruntukan undang-undang substantif ataupun prosedural. Dengan arahan amalan yang dikeluarkan, ia memudahkan para hakim membuat rujukan pada bila-bila masa tanpa memerlukan hakim berbincang dengan para alim ulama dan pakar-pakar yang dilihat dalam konteks semasa pelaksanaannya agak sukar dan juga tidak praktikal. Malah, kebolehpercayaan terhadap arahan amalan tidak boleh diragukan lagi kerana ianya telah dibincang, diperhalus dan dihasilkan oleh sejumlah besar daripada kalangan pakar-pakar syariah. Sebagai kesimpulannya, saya tegaskan sekali lagi bahawa kehakiman merupakan satu urusan siasah yang bersifat ijtihadi dan mutaghayyirat yang sentiasa menerima perubahan dan ijtihad baru berdasarkan waqi' atau realiti semasa. Dan kebanyakan prinsip dan dawabit siasah al-qadi yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh telah pun diamalkan di mahkamah syariah, melainkan terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai diamalkan berdasarkan maslahah dan realiti semasa yang berlaku. Manakala pengeluaran arahan amalan merupakan satu tindakan berdasarkan siasah syariah oleh JKSM yang menjadi panduan yang berguna kepada hakim dan pengamal undang-undang ke arah merealisasikan polisi pentadbiran dan amalan kehakiman yang teratur dan juga seragam. Sekadar itu saja untuk pembentangan saya pada kali ini. Samihuni bil khata' wan nuqsan fi tiwali hadzal arad. Saya mengalu-alukan sebarang komen ataupun cadangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jazakumullahu khairan katsira ala husni intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang berikan kepada saya masa berkongsi paper yang akan saya bawakan ini, insya-Allah bertajukan konsep dan aplikasi fiqh darurat dalam menyelesaikan isu-isu semasa menghadapi penularan pandemik COVID-19. Okey, pendahuluan teknik darurat. Ya, saya ingin memaparkan mengenai konsep dan aplikasi fiqh darurat di mana kita merupakan bagian daripada kaedah fikih, dan ini memberikan satu kenyataan bahawasanya syariat Islam sangatlah universal. Dan sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2020 inilah terdapat banyak cabaran yang diantaranya telah berlaku wabak COVID-19 yang banyak bangsa manusia, orang ramai, sehingga ramai yang mati sudah diakibatkan oleh penularan COVID-19 ini. Dan wabak ini sesungguhnya telah pun dikesan di pertengahan Desember, ya, sebagaimana kita ketahui pada tahun 2019 di Bandar Wuhan, Ukraina. Dan oleh WHO dikatakan bahawa pada 11 Mac 2020 inilah telah diiktiraf bahwasanya dikategorikan sebagai pandemik. Diskusi selanjutnya adalah berkaitan dengan darurat. Ya, darurat dari segi makna bahasa Arab adalah darurat yang bermaksud kesusahan, dan ia juga dikategorikan sebagai keperluan. Manakala daripada mana darurat dari segi istilah adalah mereka ini yang merasakan ketakutan, ya, karena ditimpa oleh kerusakan dan kehancuran, ya, terhadap jiwa dan sebagian daripada anggota
tubuh dari pandangan ada sos. Jadi makna di sini istilah darurat ini adalah berlakunya masyarakat ya yang dialami oleh setiap individu muslim, di mana dia mau tidak mau mesti melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Oleh begitu ianya terhad yakni kepada sesuatu yang membolehkan dia, yakni makan yang haram, tetapi jika dikhawatiri akan mendatangkan kebinasaan. Dan darurat ini di dalam Al-Quran juga telah pun diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 173, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharap kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah. Maka siapa yang terpaksa memakan karena Allah sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas atau kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Manakala dari segi hadis telah pun dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar, yang bermaksud tidak ada sebarang kemudaratan dan tidak ada perbuatan yang membalas kemudaratan. Ini adalah masyhur. Sedikit kita menjaga mengenai pandemi COVID-19 ini dalam pandangan Islam ya. Kalau kita lihat dari segi makna yang ada mengenai COVID-19, di mana berlaku influenza dan melalui titisan pernapasan daripada batuk dan bersin, dan penyebarannya atau penularannya sangat cepat. Oleh sebab itu dalam pandangan Islam ia sama dan hampir sama dengan penyakit ta'un. Dan oleh ta'un ini didefinisikan oleh ulama yang diantara Harbi adalah wabak, ya, yaitu wabak ta'un, ya, penyakit yang meliputi umum. Dan ini telah dikatakan oleh beberapa ulama ya, yang mengatakan bahwa ta'un ini adalah musibah meliputi umum dan cepat. Pelaku kematian disebabkan oleh ta'un tersebut. Dan ini sama dengan apa yang berlaku di pandemi COVID-19. Okey, kemudian berkaitan dengan isu-isu yang berlaku semasa berlakunya pandemi COVID adalah berkaitan dengan hukum berkenaan salat Jumat, di mana salat Jumat yang biasa dan diwajibkan oleh seorang lelaki yang Muslim pada masa itu disebabkan risau akan berlakunya penyebaran COVID-19, maka salat Jumat telah diadakan disebabkan keadaan yang darurat. Demikian juga dengan penutupan masjid, di mana penertib menutup daripada salat jamaah disebabkan karena risau berlaku penyebaran COVID-19. Manakala dari segi launan azan pula, di mana telah diriwayatkan oleh beberapa riwayat bahwasanya muadzin boleh mengumandangkan azan itu dengan perkataan sallu bi buyutikum, artinya sembahyanglah kamu di rumah, yaitu dengan cara berjamaah. Demikian juga masalah berkaitan dengan bersalaman tangan, maka tidaklah dibenarkan, walaupun asalnya adalah sangat digalakkan, disunahkan berjalan tangan, tapi disebabkan karena berlakunya penyebaran melalui sentuhan tangan, sebab itulah tidak dibenarkan untuk mengelak daripada penyebaran pandemi COVID-19 kepada orang lain. Mungkin itu untuk urusan jenazah, di mana pengurusan jenazah ini menggunakan cara-cara yang boleh mengikut pada Islam dan mengelak daripada penularan itu. Kemudian sebagai kesimpulan, penularan wabak COVID-19 ini adalah merebak di seluruh dunia dan berlaku sangat pantas, termasuk juga di Malaysia, dan banyak merangkut banyak nyawa. Kemudian kita ketahui bahasanya hukum syariat kekal, di mana salat tetap dikatakan wajib dan tetap dilaksanakan ya, walaupun tidak dilaksanakan di masjid ya, tapi dilaksanakan di rumah. Dan ini berlaku disebabkan karena sebab yang munasabah, yaitu darurat. Dan yang ketiga adalah mengambil iktibar daripada ujian ini, bahkan mempercayai bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilalui oleh setiap individu muslim. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta International Seminar on Syariah Law ISLA 2020. Dan pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membentangkan
satu kertas kerja yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Secara umumnya, pandemik COVID-19 ini telah melanda satu fenomena global dan telah melanda seluruh dunia, dan Malaysia tidak terkecuali turut terlibat dalam berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan COVID-19 ini sebagai suatu pandemik pada 11 Mei 2020, dan kali pertama pandemik COVID-19 ini dikesan di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020, dan sehingga 31 Ogos 2020 sebanyak 9,340 kes telah dilaporkan sehingga melibatkan 127 kematian. Namun, pandemik COVID-19 ini akhir-akhir ini telah meningkatkan peningkatan yang amat ketara dari semasa ke semasa. Dan dalam membendung penularan COVID-19 ini, kerajaan melaksanakan pelbagai usaha untuk membendung penularan COVID-19 ini. Antaranya ialah melalui sekatan perjalanan, pelaksanaan kuarantin, pengurungan, dan turut menangguhkan serta membatalkan acara-acara yang berskala besar yang melibatkan pelibatan orang ramai. Dan antara pelaksanaan yang telah dilaksanakan adalah Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020 yang lalu. Dan ketika PKP, rakyat tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan hanya dibenarkan keluar untuk urusan-urusan yang penting saja untuk pembelian makanan dan juga perubatan. Tentunya pelaksanaan PKP ini memberi kesan kepada masyarakat sama ada daripada segi aspek ekonomi, sosial dan juga turut secara langsung dan tidak langsung memberi kesan kepada sistem perundangan. Di mana kajian saya ini memberi tumpuan kepada kesan ataupun impak COVID-19 ataupun pelaksanaan PKP ini terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Secara sepintas laku, penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia ini telah lama dilaksanakan, di mana Malaysia mengamalkan sistem perundangan secara dualisme, iaitu sistem perundangan sivil di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan dan juga sistem perundangan syariah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri selaras dengan Senarai 2 Setara Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dan kategori kesalahan syariah di Malaysia secara umumnya ada beberapa kategori kesalahan dan kebanyakannya melibatkan kesalahan moral dan kesusilaan, dan juga antaranya adalah kesalahan berkaitan dengan akidah, arak, judi, kesetaraan orang lain, kesalahan pelbagai dan juga kesalahan matrimoni. Dan dari segi aspek hukuman yang dijalankan bagi Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia adalah berdasarkan hukuman takzir, di mana hukuman ataupun kadar hukumannya ditentukan oleh kerajaan negeri, namun ia tertakluk kepada had maksima yang telah dibenarkan, iaitu tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda tidak melebihi RM5,000 atau 6 kali sebatan, seperti mana yang telah digariskan dalam Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1965 Pindaan 1984. Seterusnya, kerajaan dalam membendung pandemik COVID-19 telah melaksanakan tindakan yang pelbagai, namun tindakan kawalan kaedah sekatan pergerakan merupakan satu kaedah yang terbaik untuk membendung wabak penyakit berjangkit ini, seperti mana yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Justru kerajaan melaksanakan beberapa fasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dapat dilihat dalam slide ini, di mana kerajaan melaksanakan 4 fasa PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac hingga 3 Mei 2020, di mana ketika PKP ini bertutupan secara langsung ke semua permis-permis dan juga kawalan yang secara menyeluruh dan tidak membenarkan aktiviti perhimpunan dan sebagainya. Namun kerajaan pada 4 Mei hingga 9 Jun 2020 melaksanakan PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana sektor-sektor ekonomi telah dibuka, namun perhimpunan yang melibatkan berskala besar tidak dibenarkan. Dan seterusnya pada 10 Jun sehinggalah 31 Disember 2020, kerajaan melaksanakan PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana hampir ke semua sektor ekonomi telah dibuka namun tertakluk kepada SOP yang ketat. Seterusnya, disebabkan pelaksanaan PKP ini, kerajaan melaksanakan juga sistem bekerja dari rumah bagi kaki tangan kerajaan, iaitu bermula pada 18 Mac 2020. Walaupun sistem bekerja daripada rumah ini bukanlah suatu perkara yang baru bagi kaki tangan swasta, tetapi di peringkat kerajaan ataupun kaki tangan kerajaan ini merupakan suatu perkara yang baru. Namun konsep bekerja ataupun norma baru ini tidak semuanya sesuai kepada semua sistem dalam kerajaan. Sebagai contoh, dalam sistem bagi agensi kerajaan yang melaksanakan penguatkuasaan undang-undang,
bekerja daripada rumah tidaklah bersesuaian ketika berlakunya COVID-19 ini. Tentunya berdasarkan kerjaan yang telah saya jalankan, COVID-19 ini memberi kesan kepada pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Yang pertamanya dapat dilihat terhadap kesan kepada statistik kes kesalahan syariah di Malaysia. Dan sampel yang saya ambil bagi kajian saya ini adalah kes kesalahan syariah Negeri Melaka, di mana di sini saya tunjukkan adalah berkaitan dengan statistik kes kesalahan syariah Negeri Melaka, di mana kita dapat lihat berlakunya statistik kes ini adalah bermula daripada bulan Januari hinggalah bulan September 2020 dan juga dibandingkan dengan statistik kes Januari hingga September 2019, di mana kita dapat lihat daripada jumlah keseluruhan kes daripada 2019 dan 2020 berlaku penurunan sebanyak 22.8%. Dan dapat dilihat di sini adalah tempoh pelaksanaan PKP, PKPB dan juga PKPP, di mana ketika berlakunya pelaksanaan PKP ini berlaku penurunan kes yang amat drastik. Di mana kita lihat pada bulan Mac berlaku penurunan sebanyak 53.8% kes, dan pada bulan April adalah sebanyak 89.3%, dan pada bulan Mei berlaku PKP lagi adalah pada penurunan sebanyak 79.8%. Namun kes kembali meningkat pada bulan Jun kerana ketika bulan Jun ini pelaksanaan PKPB telah mula dilaksanakan dan seterusnya PKPP dilaksanakan sehinggalah ke 31 Disember 2020. Dan secara perincinya terdapat 4 kesalahan yang mencatatkan penurunan, iaitu kesalahan bagi Seksyen 49 menjual makan dan makanan dalam bulan Ramadan, dan 53 Seksyen 53 iaitu bersediaman, Seksyen 71 perbuatan tidak sopan, Seksyen 81 berjudi. Di sini saya nyatakan justifikasinya, di mana Seksyen 49 mencatatkan penurunan yang sangat drastik, iaitu 90.6%, kerana ketika Ramadan berlaku pada tahun ini masih lagi berlaku PKP, di mana perniagaan adalah tutup dan perniagaan restoran, kedai makan dan sebagainya hanya dibenarkan untuk secara bungkus saja ataupun secara take away, di mana menukarkan tindakan penguasaan dijalankan. Dan seterusnya bagi Seksyen 71 penurunan sebanyak 66%, kerana perbuatan tidak sopan ini kebiasaannya adalah berlaku di tempat-tempat awam, kerana ketika pelaksanaan PKP, masyarakat ataupun rakyat tidak dibenarkan berada di tempat-tempat awam dan hanya dibenarkan berada di rumah masing-masing. Dan seterusnya bagi Seksyen 81 berjudi, penurunan sebanyak 49.4%, di mana di awal-awal PKP dilaksanakan, semua provinsi diarahkan tutup termasuklah provinsi perjudian. Namun bermula 17 Jun 2020, kerajaan membenarkan provinsi perjudian ini dibuka, tetapi tertakluk kepada SOP yang ketat seperti perlu mencatatkan nama, suhu badan dan sebagainya. Tentunya apabila mencatatkan nama ini menyebabkan masyarakat Islam bimbang untuk mengunjungi provinsi perjudian. Dan akhir sekali, kesalahan yang mencatatkan penurunan adalah di bawah Seksyen 53, iaitu bersediaman, iaitu penurunan sebanyak 11.6%. Kerana kesalahan bersediaman ini banyak juga tertumpu bukan hanya di rumah tapi melibatkan di provinsi hotel, pusat urut dan sebagainya. Tentunya permit-permit ini tutup ketika pelaksanaan PKP. Dan kesan kedua dapat dilihat adalah kesan terhadap prosedur dan pengurusan kes kesalahan syariah, di mana kesalahan syariah ini terbagi kepada dua, iaitu kesalahan boleh tangkap dan kesalahan tidak boleh tangkap. Tentunya penguasaan ini melibatkan PPA ataupun pegawai penguasaan agama perlu turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan juga operasi. Jadi secara tidak langsung PPA tertakluk pada SOP keselamatan dan pencegahan, iaitu seperti memakai pelitup muka, tidak bercakap dengan OYDS orang yang disyaki terlalu dekat, serta sentiasa mengamalkan sanitasi. Dan kedua, ketika proses siasatan dijalankan, kebiasaannya dalam proses siasatan, PPA hanya dibenarkan menjalankan siasatan ataupun dalam tempoh 24 jam. Namun ketika pandemik COVID-19 ini, ia perlu diuruskan dengan keadaan segera supaya OYDS ini tidak disimpan terlalu lama di pejabat, seterusnya menyebabkan jangkitan kepada bukan sahaja kepada OYDS, mungkin kepada orang lain dan juga kepada PPA yang menjalankan siasatan. Dan PPA perlulah memastikan OYDS ini bebas daripada penyakit, perlu disaring simptom-simptom jangkitan seperti demam dan sebagainya. Dan selain itu,
COVID-19 ini ataupun pelaksanaan PKP ini menyebabkan berlakunya peningkatan kos operasi di mana pejabat-pejabat perlu disanitasi kerana melibatkan kunjungan daripada orang awam ataupun ketika berlakunya proses siasatan ketika ODS, kerana kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, adakah mereka ini orang yang telah dijangkiti dan sebagainya. Jadi proses sanitasi ini dilakukan melibatkan kos yang perlu ditanggung oleh pihak jabatan. Dan pihak berkuasa agama perlu menyemak semua dan perlu memastikan pandemik COVID-19 ini tidak berlaku ketika proses siasatan dan pengurusan kesalahan syariah, kerana jika tidak dibendung ia akan melibatkan suatu fitnah kepada pihak berkuasa agama kerana tidak menjaga tidak menjaga dia punya SOP dan sebagainya. Yang sebagai kesimpulan bagi perbincangan kita pada hari ini, pandemik COVID-19 bukanlah satu pandemik yang hanya melibatkan Malaysia, tapi ia adalah satu pandemik yang melibatkan global yang berlaku di seluruh dunia. Jadi dalam melaksanakan ini, kerajaan terpaksa melakukan beberapa kaedah untuk mengekang penularan, antaranya adalah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, dan tentunya Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini memberikan kesan bukan hanya kepada masyarakat, berkesan kepada sosial, ekonomi, juga turut memberi kesan kepada perundangan undang-undang, termasuklah undang-undang jenayah syariah. Dan daripada aspek perundangan jenayah syariah, dalam kajian saya ini saya mendapati terdapat dua kesan yang utama, iaitu kesan terhadap memberi kesan terhadap penurunan statistik kes kesalahan syariah, dan seterusnya ia juga turut memberi kesan kepada prosedur dan pengurusan kes kesalahan syariah. Justru sebagai syur saya, pihak berkuasa agama ataupun Jabatan Agama Islam Negeri perlu menyemak semula setiap prosedur, setiap pengurusan kes agar ianya relevan dan ianya sesuai dengan keadaan yang berlaku ini, supaya ia tidak menimbulkan fitnah kepada masyarakat, dan kita juga tidak ingin berlaku tumahan kepada pihak berkuasa agama tidak menjaga SOP hingga menyebabkan wujudnya kluster-kluster baru di Malaysia ini. Dan saya juga mencadangkan agar kajian lanjut juga boleh dilaksanakan untuk menilai ataupun untuk mencari apakah kesan-kesan lain yang kesan-kesan lain pandemik COVID-19 ini terhadap pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia panel-panel jemputan, yang arif lagi bijaksana, para penilai serta semua peserta seminar pada hari ini. Saya Nur Afika merupakan pelajar sarjana di Jabatan Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan anak didik kepada dua orang penyedia saya, iaitu Profesor Madya Dr. Zaini bin Nasuha dan juga Profesor Madya Dr. Zuliza binti Kusrin. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah tajuk kajian, iaitu kefahaman OKU pendengaran terhadap terma iddah di dalam perundangan syariah. Iddah merupakan satu tempoh masa tertentu yang perlu dijalani oleh seorang isteri sama ada selepas daripada perceraian ataupun kematian suami. Jenis-jenis dan tempoh iddah boleh dibahagikan kepada beberapa cabang, antaranya 3 kali suci, 4 bulan 10 hari, 3 bulan, selepas bersalin ataupun keguguran, dan 4 tahun 4 bulan 10 hari. Kajian ini memfokuskan kepada kefahaman OKU pendengaran terhadap iddah, kerana OKU pendengaran juga menghadapi masalah rumah tangga dan ada yang bercerai. Timbul satu persoalan kajian yang mana apakah tahap kefahaman OKU pendengaran terhadap iddah? Maka kajian ini sepenuhnya menggunakan kaedah temu bual, yang mana saya telah pun menemu bual seramai 20 orang responden dalam kalangan OKU pendengaran itu sendiri.
saya menggunakan sepenuhnya bahasa isyarat Malaysia untuk mendapatkan jawapan dan hasil kajian yang terbaik. Saya juga menghadapi satu masalah yang mana ada dalam kalangan responden saya tidak boleh berbahasa isyarat Malaysia, yang mana mereka ini menggunakan bahasa isyarat yang diguna pakai di kampung-kampung ataupun di rumah. Dengan itu, saya memohon jasa baik ataupun bantuan OKU pendengaran yang mempunyai kemahiran dalam dua-dua bahasa, iaitu bahasa isyarat Malaysia dan juga bahasa isyarat kampung. Jadi, dengan bantuan itu, saya dapat hasil kajian yang terbaik di atas kesemua responden yang telah saya temubual. Saya juga menggunakan kaedah dengan menunjukkan video-video, gambar-gambar, lukisan atau apa sahaja metod untuk memastikan golongan ini mudah faham apakah yang dimaksudkan dengan iddah. Hasil kajian untuk kajian kali ini saya membahagikan kepada 3 tema, yang mana tema yang pertama adalah kefahaman OKU pendengaran itu sendiri, yang mana saya mendapati 1 daripada 20 orang responden yang hanya memahami iddah itu dan apakah konsep-konsep iddah. Manakala selebihnya 19 orang daripadanya rata-rata tidak memahami maksud iddah. Malahan ada yang mengatakan bahawa ini merupakan kali pertama mereka mendengar perkataan iddah. Jadi di sini saya dapat lihat bahawa tahap kefahaman OKU pendengaran terhadap iddah amatlah lemah. Sebelum saya terlupa, 1 daripada 20 orang responden tersebut yang tahu dan faham tentang iddah, beliau mengatakan bahawa beliau mengambil inisiatif sendiri untuk membaca bahan-bahan bacaan tentang iddah. Beliau turut mengakui bahawa sekiranya gaya penulisan bahan bacaan itu menggunakan bahasa yang terlalu mendalam, beliau juga mempunyai keterbatasan untuk memahami sesuatu tajuk. Baiklah, tema kedua dan tema ketiga ini saling berkait rapat, yang mana tema kedua merupakan masalah yang dihadapi oleh OKU pendengaran sehingga menyebabkan golongan ini tidak faham apa yang dimaksudkan dengan iddah. Dan tema yang ketiga adalah apakah kaedah ataupun cara penyampaian yang terbaik bagi golongan ini untuk memahami maksud iddah. Masalah yang dihadapi oleh OKU pendengaran yang pertama adalah masalah daripada kurangnya pendedahan daripada badan berautoriti ataupun badan berwajib untuk menerangkan tentang iddah. Sepatutnya pihak-pihak berwajib perlulah mengadakan program-program berkala untuk menerangkan perkara-perkara ini kepada OKU pendengaran. Yang kedua, kebanyakan OKU pendengaran mempunyai masalah IQ dan rata-rata OKU pendengaran mempunyai paras IQ di tahap sederhana dan lemah. Saya tidak mengatakan bahawa kesemua OKU pendengaran mempunyai paras yang sebegitu, akan tetapi ada setengah yang mempunyai IQ yang tinggi tetapi turut juga menghadapi masalah keterbatasan dalam memahami gaya penulisan sesuatu bahan bacaan. Maka cara yang terbaik adalah huraian demi huraian perlulah disertakan dengan gambar, video, lukisan atau apa sahaja perkara-perkara yang boleh membantu golongan ini memahami tajuk yang ingin disampaikan. Masalah ketiga adalah konflik bahasa yang diguna pakai di sekolah. Ada dalam kalangan responden saya menyatakan dan mengakui bahawa tajuk iddah ini ada disentuh di dalam sesi pembelajaran, tetapi mereka tidak dapat memahami dengan baik kerana bahasa yang diguna pakai tidak sama seperti bahasa isyarat Malaysia. Masalah keempat adalah huraian yang diperjelaskan tidak mendalam. Hal ini menyukarkan OKU pendengaran untuk memahami sesuatu tajuk. Sepatutnya huraian terhadap sesuatu tajuk perlulah mendalam dan perlulah diperjelaskan isi-isinya. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan bahawa kesemua masalah-masalah serta cadangan penambahbaikan ini adalah
hasil daripada kajian saya, dan kesemua jawapan ini adalah daripada responden OKU pendengaran itu sendiri. Maka dengan kajian ini saya dapat mengenal pasti beberapa cadangan penambahbaikan, yang mana cadangan penambahbaikan ini juga merupakan daripada cadangan daripada responden OKU pendengaran. Yang pertama, pihak Jabatan Agama Islam perlulah meneliti semula khusus pra-perkahwinan yang dianjurkan untuk OKU pendengaran. Kaedah dan cara penyampaian perlulah disusun semula, serta modul-modul perlulah diteliti semula. Hal ini kerana penerimaan OKU pendengaran tidak sama dengan orang normal. OKU pendengaran memerlukan tempoh masa yang lebih panjang berbanding orang normal untuk memahami sesuatu tajuk yang ingin disampaikan. Kedua, ada dalam kalangan responden saya mempunyai pengalaman untuk kes perceraian di Mahkamah Syariah. Beliau mengatakan bahawa keputusan kes yang dibacakan selepas sahaja kes itu disahkan bercerai ataupun diluluskan perceraiannya, maka mahkamah memutuskan dan menyebut pihak-pihak ataupun pihak isteri perlulah menjalani tempoh iddah yang ditetapkan. Perkara ini tidak cukup untuk OKU pendengaran memahami konsep iddah yang sebenar. Pihak mahkamah seharusnya menjelaskan dengan lebih terperinci apakah perkara yang harus dan dilarang yang perlu diikut oleh wanita di dalam tempoh iddah. Hal ini bagi memastikan wanita tersebut dapat menjalani pensyariatan ini dengan lebih baik. Seterusnya, kelas kafa ataupun kelas fardu ain yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri perlulah diteliti semula. Modul-modul dan kaedah penyampaian perlulah selari ataupun sesuai dengan penerimaan OKU pendengaran. Dan akhir sekali, Persatuan Pekat Negeri-Negeri boleh mengambil inisiatif dalam menjalinkan kerjasama untuk menganjurkan program-program agama dalam memastikan golongan OKU pendengaran ini tidak ketinggalan. Pihak-pihak Persatuan Orang Pekat Negeri-Negeri boleh memanggil para asatizah yang mahir dalam bidang tertentu untuk menerangkan secara lanjut terhadap perkara-perkara ini. Baiklah, hasil kajian didapati bahawa rata-rata golongan OKU pendengaran tidak memahami konsep iddah yang sebenar dan tahap kefahaman mereka adalah di aras yang lemah. Hal ini kerana iddah itu sendiri tidak mempunyai isyarat yang khusus, malah perlulah dihuraikan dan diperincikan dengan lebih mendalam menggunakan kaedah yang bersesuaian. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada tutur kata saya yang menyinggung mana-mana pihak. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik itu di atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Urustia kerana sudi menerima saya sebagai pembentang kertas kerja di International Seminar on Syariah and Law 2020. Saya akan membentangkan tajuk iaitu keharusan rayuan dalam kehakiman Islam. Saya Muhammad Afizul Hakim bin Ibakarin daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengenalan, sistem perhakiman sama ada syariah ataupun sivil mempunyai satu objektif yang sama, iaitu dia menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Prosedur yang diluluskan oleh kedua-dua badan perundangan tersebut adalah rayuan. Rayuan ini memberi peluang kepada sesiapa sahaja yang tidak berpuas hati dengan keputusan penghakiman yang telah dibuat.
Takrif rayuan dalam kehakiman Islam. Dari sudut bahasa ialah rayuan berasal daripada perkataan Arab iaitu istaknafa. Istiknaf merupakan kata nama daripada perkataan istaknafa yang bawa makna mengulang. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit karangan Syawki Da'if 2011 bermaksud cara untuk merayu keputusan dengan mengemukakan kepada mahkamah yang lebih tinggi daripada mahkamah yang mengeluarkan untuk membatalkan atau mengubahnya. Istilah syarak pula iaitu rayuan bermaksud penyambungan hukuman disebabkan tidak pernah digunakan oleh mereka dan mereka mengistilahkan dengan lafaz yang lain. Sebagai contoh, mempertahankan ia boleh jadi sebelum jatuhnya hukuman atau selepas dari orang yang didakwa dengan tujuan menolak dan menggugurkan pendakwaan. Kita lihat apa dia takrif rayuan dalam istilah kehakiman Islam. Menurut Abdullah bin Muhammad, membawa perkara itu ke mahkamah yang dikhususkan untuk melaksanakannya, untuk meneliti kecacatan padanya dan memperingatkan sumbernya, yakni hakim yang mengeluarkan hukuman kecacatan itu atau menzahirkan kebatilan dan membatalkannya. Keharusan rayuan dalam kehakiman Islam. Dalam sistem kehakiman syariah Islam terdapat beberapa perkara yang membolehkan seorang itu membuat rayuan. Terdapat beberapa dalil khusus mengenai keharusan rayuan yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, Asal Sahabat serta pandangan-pandangan di kalangan juri Islam mengenai keharusan rayuan dalam kehakiman Islam. Pekaji akan menghuraikan dalil-dalil serta pandangan juri Islam berhubung perkara tersebut sebagaimana berikut. Dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 79 yang bermaksud, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud AS dengan Nabi Sulaiman AS ketika mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu. Dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan nikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak. Dan kami mudahkan gunung-gunung dan unggas memuji kami bersama-sama. Genggam Nabi Daud dan Allah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Dalam Al-Quran Dulu daripada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada dua wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala datang dan memakan salah satu dari kedua anak tersebut. Wanita pertama mengatakan, serigala itu memakan anakmu. Wanita kedua mengatakan, justru kali itu makan anakmu, bukan anakku. Kedua-dua wanita itu terus mengadu perkaranya kepada Nabi Daud AS dan Nabi Daud memutuskan bahawa bayi yang masih adalah milik wanita yang tua. Kemudian keduanya menemui Nabi Sulaiman AS dan menceritakan kisah. Nabi Sulaiman mengatakan, beri aku pisau. Bayi ini akan kubelah menjadi dua. Satu untukmu dan satu untukmu. Wanita yang muda berkata, jangan kau lakukan. Kiranya Allah merahmatimu. Bayi ini miliknya. Maka Sulaiman memberikan bayi kepada wanita yang lebih muda. Dalam hadis ini jelas mengatakan bahawa Nabi Sulaiman telah berbuat keputusan pada awalnya memberi kepada wanita tua. Dan Nabi Daud telah buat keputusan dan membuat keputusan ingin membelah anak tersebut, dan wanita muda telah mengatakan bahawa itu belahlah, dan Sulaiman telah serah kepada wanita muda. Yang kedua adalah daripada
dalil daripada asar sahabat. Didatangkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang wanita gila yang berbuat zina. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu meminta masukkan pejabat kepada orang-orang. Kemudian ia memasukkan pendapat kepada orang-orang. Kemudian ia memerintahkan agar wanita itu direjam. Wanita itu lalu dibawa melewati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia bertanya, "Ada apa dengan wanita ini?" Orang-orang menjawab, "Wanita gila dari Bani Fulan telah berbuat zina." Dan Sayyidina Umar memerintahkan agar ia direjam sahaja. Abu Abbas berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memudahkan perkara bahawa ia kembali. Sayyidina Ali lantas menghadiri Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukmin, tidakkah engkau tahu bahawa pena mencatat amal itu diangkat dari 3 golongan manusia? Orang gila hingga disembuh, orang tidur hingga diterbangun, dan anak kecil hingga dia balik." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab. Tentu Sayyidina Ali bertanya lagi, "Lalu kenapa wanita itu direjam?" Sayyidina Umar menjawab, "Tidak apa-apa." Sayyidina Ali berkata, "Lepaskanlah ia." Ibnu Abbas berkata, Sayyidina Umar kemudian membebaskan wanita tersebut. Lalu Sayyidina Umar mentakbir. Daripada asal sahabat ini menerangkan bahawa kebebasan Sayyidina Umar sebagai hakim dalam membuat keputusan, sama ada mengekalkan atau menarik balik perhakiman dan membatalkan perhakimannya, setelah diperperlukan oleh Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Umar menyedari akan kesilapan dalam membuat keputusan, maka beliau telah menarik balik keputusan hukuman rejam kepada wanita tersebut berdasarkan kepada hujah daripada hadis Nabi SAW yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Penilaian kepada asal tersebut telah menunjukkan keharusan pelaksanaan pembatalan keputusan dalam kehakiman Islam, yang mana Sayyidina Umar adalah seorang hakim yang bebas untuk membuat sebarang keputusan, yang bebas juga untuk menarik balik suatu keputusan. Seterusnya, keharusan rayuan berdasarkan kepada pendapat juri Islam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pandangan yang jelas dalam menunjukkan bahawa rayuan adalah sah dalam amalan dan pelaksanaan kehakiman Islam. Keputusan kehakiman boleh diubah di bawah undang-undang Islam. Muhammad SAW mengatakan bahawa keputusan yang diputuskan mestilah dipatuhi oleh mereka, kecuali kalau berlaku kesilapan hakim pada menjatuhkan hukuman dan menyalahgunakan ijtihadnya, maka bolehlah dibuat rayuan bagi menolak, meminda atau mengekalkan hukuman tersebut. Seterusnya, menurut Muhammad SAW juga, rayuan boleh dibuat apabila hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim itu berlawanan dengan nas jablangan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma', qiyas atau kaedah-kaedah fiqh, kecuali bila ada keterangan yang sering menentang. Ibn Fakhur menyatakan bahawa terdapat 4 keadaan yang membolehkan keputusan seorang hakim diketepikan, iaitu jika keputusan tersebut bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan kaedah nas syarak yang jelas atau qiyas. Seterusnya, Hamid Muhammad Abu Talib pula telah menyatakan bahawa hak merayu diberikan kepada orang yang dituduh melakukan sesuatu kesalahan sekiranya memenuhi ketentuan berikut. Sekiranya keputusan itu dibuat oleh orang yang zalim juga bertindak mengikut hawa nafsu. Kedua, wujud ketidakpuashatian hati di pihak yang terbabit. Yang ketiga, hakim kadi yang memutuskan kes itu tidak mempunyai syarat serta kelayakan yang cukup membolehkan dia bertindak sebagai hakim. Kesimpulannya, berdasarkan kepada kertas kerja ini, ia menunjukkan bahawa hukum rayuan dalam kehakiman Islam adalah harus hukumnya, sebagaimana bukti daripada Al-Quran, As-Sunnah dan asal sahabat serta pandangan para fuqaha yang terdahulu. Ia juga wujud dan pernah dipraktikkan di dalam kehakiman Islam sebagaimana dalil-dalil tersebut. Keputusan perhakiman seorang hakim juga boleh dirayu ke mahkamah yang lebih tinggi dan hakim di mahkamah tersebut boleh meminda, mengubah atau menyimak kepada perhakiman yang sebelumnya. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada pihak Rusia.
saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.